Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Mahathir dalam bahaya. Mahathir dalam bahaya. Kenapa saya kata dalam bahaya? Baru sebentar tadi, petang tadi minum kopi dengan kawan-kawan. Kemudian mereka tanya saya pendapat saya. Apa cerita dengan Mahathir? Saya kata, apa maksud kamu? Mereka kata, kerana sudah ada bukti. Dan SPRM sudah pun mengeluarkan kenyataan bahawa kemungkinan SPRM akan, bukan kemungkinan, SPRM sedang mencari, sekiranya, bukan mencari, sedang membuat penilaian. Itu perkataan yang lebih baik adalah sedang membuat penilaian sekiranya di dalam Opcom itu terdapat salah laku, terdapat salah guna kuasa, terdapat penyelewengan yang boleh disiasat oleh SPRM. Kerana yang kita tahu, Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun mengeluarkan bukti kukuh di mahkamah melalui pembelaannya. Dia mendedahkan bahawa anak beranak Mahathir terlibat dengan satu ataupun kontrak-kontrak, satu atau beberapa kontrak yang dalam laporan itu tidak dinyatakan berapa kontrak, tetapi kontrak itu bernilai lebih 200 juta ringgit secara kemungkinan direct negotiation, kerana disebut juga pada waktu itu MKD, Menteri Kewangan yang diperbadankan, ada satu share disebut sebagai golden share, di mana share ini boleh dibuat untuk buat satu direct negotiation. Dan menurut pembelaan itu, Anwar berkata bahawa Mahathir ada kawalan kepada MKD tersebut. Jadi sekiranya Mahathir didapati bersalah dan ada konflik of interest, saya kata dengan kawan itu, Mahathir dalam bahaya. Yang kesiannya, Mahathir sekarang dah 98 tahun. Najib Razak kena penjara 12 tahun kerana 42 juta ringgit Malaysia, salah guna kuasa, penyelewengan, rasuah dan sebagainya. Tapi Mahathir pun mungkin ada ciri-ciri itu, sekiranya dijumpai, ditemui oleh SPRM dan dibuat pendakwaan. Kalau 200 juta, entah berapa lama Mahathir boleh kena penjara. Masalahnya sekarang Mahathir dah 98 tahun. Kalau dia kena penjara, mungkin sampai 100 tahun lebih, ataupun tak habis lagi dia punya hukuman penjara, dah boleh bersiap sedia untuk ke alam seterusnya. Okey. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, itu jadi jawapan saya pada soalan kawan saya bergantung kepada penemuan daripada SPRM sama ada terdapatnya unsur-unsur jenayah di dalam proses pemberian kontrak tersebut. Adakah ada konflik of interest, atau adakah terdapatnya unsur-unsur rasuah, penyelewengan, salah guna kuasa dan sebagainya. Tetapi Mahathir nampaknya sekarang ini dah berdiam diri. Selepas saja Anwar keluarkan bukti itu di mahkamah, sampai sekarang Mahathir belum ada apa-apa komen. Jadi melalui laporan itu ditulis di hujung laporan, berita seterusnya akan menyusul. Berita seterusnya akan menyusul. Maknanya ada sambungan kepada cerita ini. Jangan lupa untuk bersama-sama dengan saya seterusnya di dalam perkembangan terkini. Adakah Mahathir akan didakwa atau tidak? Adakah dia akan dipenjara atau tidak? Tetapi ramai kawan kata Mahathir mungkin kena penjara. Begitulah. Tapi saya kata jangan dulu buat andaian cepat. Kita kena biarkan SPRM untuk menyiasat, kemudian biarlah
biarlah perundangan negara Malaysia menjalankan tugasnya. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian. Seperti biasa, saya minat dengan misteri-misteri. Macam misteri Nusantara TV3 dulu tuh. Sekarang nih, salah satu minat saya ialah misteri mengapa orang berkuasa tak buat. Bila dah tak berkuasa, baru nak terhege-hege, nak buat, nak cakap ini, nak komen itu, kata ini tak boleh, ini dosa dan sebagainya. Tapi, waktu berkuasa dulu, selama 33 bulan di dalam kerajaan, kenapa tak buat? Apa yang saya kata ini sebenarnya, ialah tentang isu baju jururawat yang telah dikecam, dikatakan terlalu ketat, dan tak mengikuti tak ikut undang-undang yang sepatutnya lah menurut beliau. Jadi pertama, sebelum bercakap tentang itu, sepatutnya mereka ingat dulu bagaimana dengan janji yang dulu. Mana rang undang-undang yang dulu itu, yang dijanjikan itu rang undang-undang 355 itu pun tak jadi. Apalagi dengan baju pula. Yang hairannya, seperti biasa saya kata hairan, waktu berkuasa, waktu betul-betul ada kuasa, waktu betul-betul dalam kerajaan, malahan waktu itu, Tok Guru Hadi Awang pun dia ada jawatan, jawatan dia setaraf dengan menteri. Malah banyak juga menteri-menteri PAS dalam kerajaan. Tapi hairannya, tak ada pun berita, tak ada pun komen, tak ada pun komplain, tak ada pun desakan supaya baju jururawat itu ditukar. Sehingga kan komponen dalam Perikatan Nasional, Parti Gerakan, sampai mahu supaya MP PAS itu, supaya mohon maaf. Kerana ini, saya setuju juga lah, ini mungkin akan boleh membuatkan hati para jururawat ini kecil hati. Ingat, orang-orang di jururawat itu bukan hanya ada orang yang tak boleh pakai baju itu. Tapi jururawat ini terdiri daripada pelbagai suku, pelbagai kaum, pelbagai agama. Jadi, saya fikir semua jururawat ada pilihan. Dan itu bukan wajib untuk ketatkan baju itu. Kalau mereka nak pakai macam mana, itu hak mereka. Itu hak mereka. Jadi, saya pun setuju dengan satu artikel kata, pertama, perlu mohon maaf kerana jururawat-jururawat ini banyak berkorban. Mereka sanggup tinggalkan keluarga, tinggalkan anak-anak, berusaha sungguh-sungguh supaya ada orang yang boleh selamat. Kedua, seperti kata Syed Saddiq Abdul Rahman kata begini, ada banyak lagi isu lain yang penting daripada baju jururawat untuk dibahas di Dewan Rakyat. Lagi pula, tentang baju ini, saya fikir itu hak orang untuk nak pakai baju macam mana. Jadi, persoalan sekali lagi, saya berbalik semula kepada persoalan utama sebelum saya tutup. Persoalan paling besar ialah kenapa waktu dalam kerajaan berkuasa besar tak buat apa-apa. Sekarang dah tak ada kuasa, tiba-tiba nak jadi hero. Itu sebenarnya nampak seolah-olah cuba untuk mengambil kesempatan di saat kesempitan. Tapi tak apalah, itu hak setiap orang. Habis modal, Bang. Habis modal. Seperti seolah-olah ada habis modal. Ekonomi dah okey, semua okey. Tengok sekarang dah tak ada modal, terpaksa ambil baju jururawat. Kesian. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.